العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam, para AJK, seterusnya sidang hadirin, para jamaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan pertama-tama sekali dan untuk selama-lamanya malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia atas kejadiannya sebagai manusia yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah merupakan tanggungjawab kita untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, sehingga perkara-perkara yang mungkin kita tak terlintas nak kira sebagai nikmat pun nikmat juga. Itulah Allah SWT memberikannya kepada kita dalam berbagai-bagai sudut, sehingga kita sendiri tak nampak bahawa itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali bila mana benda-benda tu ditarik daripada kita, benda-benda tu dihilangkan daripada kita, barulah kita rasa oh rupanya benda ni adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasa tak selesa bila dia tak ada. Jadi hari ni tuan-tuan kita akan masuk kepada peperangan yang kedua setelah kita berbicara pada dua pertemuan yang lalu berkenaan dengan Perang Badar. Hari ini kita masuk pula kepada peperangan Uhud, iaitu peperangan besar yang kedua. Di dalam Islam, peperangan yang selalu disebut-sebut. Kalau peperangan Badar, kita mulakan dengan cerita kemenangan. Kemenangan umat Islam menentang golongan musyrikin Quraisy yang datang membantu kafilah, datang membantu rombongan perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka hari ini kita akan berbicara tentang Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud, yang mana peperangan ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu bila mana tentera-tentera musyrikin yang kalah dalam peperangan Badar yang terdahulu, maka mereka balik dengan rasa tak puas hati, balik dengan rasa panggil peperangan itu mengecewakan mereka, dan mereka tak rasa sepatutnya mereka akan menang, bukannya mereka kalah, kerana kekuatan yang ada pada mereka mungkin melebihi daripada kekuatan yang ada pada tentera Islam. Minta kereta WCU 51 tolong Ali. Peristiwa peperangan Uhud ini berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal pada tahun ketiga Hijrah, dan sebabnya adalah kerana orang-orang musyrikin Quraisy yang berada di Mekah sana nak menuntut bela, nak balas balik kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Maka mereka pun keluar menuju ke Madinah. Dengan membawa 3,000 orang. 3,000 ini tentera yang dikira rasmi. Angka rasmi yang dibawa adalah 3,000 orang, tidak termasuk suatu penduduk yang dinamakan sebagai Al-Ahabish. Ahabish ini suatu penduduk yang berada di sekitar Mekah, yang dia ini ada ikatan perjanjian dengan penduduk Mekah. Tak termasuk puak-puak ni adalah 3,000 orang, maknanya 3,000 lebih keluar untuk berhadapan dengan tentera Islam, keluar untuk menentang tentera Islam, bahkan menyerang negara Islam pada ketika itu yang berpusat di bumi Madinah. Maka bila dah tahu dah benda ni akan berlaku, tentera-tentera ini telah pun keluar, yang mana mereka ini keluar dengan 700 dira', 700 orang yang berbaju besi. Hebat, mereka keluar dengan penuh persediaan untuk berperang. 700 orang yang memakai baju besi, dan disebutkan di sini mi'atani faris, 200 orang yang berkuda. 200 tentera berkuda, wa ma'ahum 17 imra'atan. Dan bersama mereka juga ada 17 orang perempuan. 17 orang perempuan. Biasanya perempuan ini digunakan untuk merawat ataupun untuk menyediakan makanan dan kelengkapan untuk tentera-tentera yang ingin berperang.
Di kem mereka, fungsi perempuan inilah yang buat apa-apa yang patut, nak rawat luka ke, nak buat makanan ke, apa semua tu, tolong masak apa semua tu, itu adalah kerja-kerja yang perlu dibuat oleh anggota-anggota dari kalangan perempuan. Di antara 17 orang perempuan itu ada seorang yang dipanggil sebagai Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini ialah isteri kepada Abu Sufyan. Bapaknya Utbah ini telah pun meninggal dalam peperangan Badar, telah dibunuh dalam peperangan Badar. Kerana tu dia keluar dengan perasaan yang begitu marah, dengan perasaan nak menuntut bela, nak membalas dendam di atas kematian ayah dia dan juga atas kekalahan tentera musyrikin di dalam peperangan Badar. Maka Hindun keluar dengan penuh kebencian. Kerana kita akan lihat nanti apa yang dibuat oleh Hindun. Bila mana dia ada peluang, dia bertindak di luar batas kemanusiaan. Di luar batas kemanusiaan, menunjukkan kemarahan dia. Tunjuk betapa tak puas hatinya dia dengan tentera-tentera Islam yang mengalahkan mereka di dalam peperangan Badar yang lalu. Kemudian dikata sumasaru hatta wasalu batnal wadi min qibali Uhud. Kemudian mereka berjalan sehingga sampai ke suatu wadi bersebelahan dengan bukit Uhud, iaitu suatu bukit yang letaknya mailain minha, iaitu 2 batu daripada Mekah. Uhud ini letaknya 2 batu, bukan 2 km. 2 batu ni lebih kurang 3.2 km daripada Mekah. Bukan daripada Mekah, daripada Madinah. Salah saya. Bukan daripada Mekah, daripada Madinah. Ni ceritanya pergi ke Madinah. Orang dah keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah. Kemudian dikata, wa kana min ra'yi Rasul wa adadun minas sahabah. Pendapat Rasul dan beberapa orang sahabat ialah menunggu kedatangan tentera musyrikin di dalam kota Mekah. Tunggu tentera musyrikin datang, berkubu di dalam kota Mekah untuk berhadapan dengan tentera musyrikin yang sememangnya bersemangat daripada Mekah nak menyerang tentera Islam, nak menyerang negara Islam yang berpusat di Madinah. Jadi pendapat Rasulullah SAW dan orang-orang tua, ataupun disebutkan di kalangan orang-orang yang berumur, sahabat-sahabat yang dah berumur, berbincang, pendapat Rasulullahnya adalah berkubu di dalam kota Mekah. Akan tetapi pendapat daripada golongan muda ataupun golongan yang tidak sempat menyertai peperangan Badar, mereka tak sempat keluar untuk peperangan Badar kerana peperangan Badar ini berlaku secara ad hoc, kita kata, berlaku secara mufajaah, secara panggil tergesa-gesa, kerana tahu-tahu je ada rombongan datang, ada rombongan perniagaan yang pulang dan mereka perlu sekat, maka mereka keluar bukan untuk berperang. Jadi ramai yang tak keluar, sebahagian kecil sahaja keluar, dan kita boleh lihat dalam peperangan itu kita kata ada dalam 300 orang sahaja yang keluar kerana nak sekat suatu rombongan perdagangan, bukan untuk berperang. Jadi sebahagian sahabat ni khasnya daripada golongan muda rasa tak puas hati mereka tidak dapat berperang. Kenapa tak puas hati tak dapat berperang? Kerana orang yang berperang ini disebutkan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak dalam peperangan. Kerana mereka telah berjihad fi sabilillah, mereka telah menyumbang tenaga dia untuk meninggikan kalimah Allah SWT. Maka bila dengar cerita kelebihan-kelebihan peperangan ini, orang-orang muda dan orang yang tak sempat menyertai peperangan Badar rasa dengki. Kalau kita nak suruh cantik gunanya, perkataan itu dipanggil, rasa satu perkataan digunakan adalah ribtah. Ribtah ni dalam bahasa Melayu boleh juga terjemah dengan dengki, tetapi boleh terjemah dengan daya saing. Ribtah ini perasaan tak puas hati, tapi bukan untuk jatuh ke orang lain, tapi nak juga buat sebagaimana yang dibuat oleh tentera-tentera Islam yang lain. Lalu mereka mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jomlah kita keluar pergi berperang. Jangan tunggu sini, kita pergi ke sana." Kita pergi ke sana, tunggu kedatangan kaum musyrikin sana dan kita akan berperang di sana. Bila berlaku perbincangan yang sebegini, bila mana tentera-tentera yang tak sempat pergi kepada peperangan Badar, orang-orang muda yang tak sempat menyertai peperangan Badar, mereka mendesak Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bersetuju untuk keluar berperang
bersama-sama dengan tentera Islam di luar kota Mekah, di luar kota Madinah. Bersetuju untuk keluar ke suatu tempat yang namanya Medan Uhud. Jadi Rasulullah SAW pun mendiamkan diri dan terus balik ke rumah, memakai baju besinya, mengambil senjatanya, bersiap sedia dengan apa ni orang panggil, dah buat keputusan, dah betul-betul nak keluar dah ni. Bila nak keluar, mereka melihat ataupun orang-orang yang mendesak tadi, sahabat-sahabat yang mendesak Rasulullah untuk keluar tadi, dia tengok Rasulullah senyap, diam, tak berkata apa-apa, dan mereka mula rasa bersalah. Bila mana mereka mula rasa bersalah, mereka pun terus pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tak apalah, buatlah apa yang kamu fikirkan. Janganlah kamu terpengaruh dengan desakan-desakan daripada kami. Biarlah apa yang kami sebut, anggaplah tak ada. Buatlah apa yang kamu nak dan apa yang telah diputuskan oleh para sahabat yang lain. Jangan hiraukan apa yang kami desak tadi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana telah pun bersedia, bila mana telah pun memakai pakaian perangnya, ambil baju besinya apa semua sekali, maka Rasulullah tidak lagi berganjak daripada keputusan yang kedua tadi. Tak berganjak, walaupun pada awalnya Rasulullah berpendapat nak berperang di dalam kota Madinah sahaja. Tapi bila dah bersetuju dengan pendapat kaum muda ini, orang-orang muda ini, Rasulullah pun tetap dengan pendiriannya. Dan bila mana mereka mengajak Rasulullah, fanadima alladhi asharu alaihi bil khuruj iz kanu sababan min hamlihi ala khilafi ra'yihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ma kana yanbaghi li nabiyyin idza labitha la'matahu an yad'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwi. Maka tidak sepatutnya bagi seorang nabi bila mana dia telah memakai kelengkapan-kelengkapannya untuk keluar berperang, untuk tarik balik semula ataupun untuk berundur semula, kecuali setelah Allah SWT memberikan suatu hukuman ataupun Allah SWT menurunkan suatu wahyu, memberikan suatu kata putus, barulah Rasul itu akan berganjak dari keputusan yang awalnya tadi. Selagi tidak ada kata putus daripada Allah SWT, selagi tidak ada wahyu daripada Allah SWT, maka kita akan bergerak sebagaimana apa yang telah kita putuskan dalam perbincangan peringkat awal tadi. Jadi ini dipanggil peringkat awal sebelum daripada Rasulullah dan tentera-tentera Islam keluar untuk berperang di Medan Uhud. Kemudian dia kata tentera muslimin ma'ahu fi nahwi alfin bainahum mi'ah dira' wa fursan. Tengok, tentera Islam yang keluar nahwu alfin, lebih kurang 1000 orang. Dan bersama dengan tentera Islam itu juga mi'atu dira', 100 yang berbaju besi. Yang tadi kita sebut ada 700 yang berbaju besi. Dan dalam 100 yang berbaju besi itu wa fursan, dan ada 2 sahaja kudanya. 2 ekor je kuda, ataupun kita boleh terjemah fursan, 2 sahaja tentera berkudanya. Tentera berkuda ada 2, yang pakai baju besi ada 100, yang selebihnya kira pergi dogo-dogo begitu jelah. Yang selebihnya kira pergi tu ada bawa pedang begitu je. Bawa pedang, bawa lembing, bawa panah begitu, yang kelengkapan yang sememangnya biasa ada pada orang Arab pada ketika itu. Dia pergi mana-mana pun, bila dia keluar daripada rumah dia akan bawa pedang dia. Bila nak pergi jauh contohnya, yang jenis nak memburu, mereka akan bawa panah dia, mereka akan bawa lembing dia. Jadi itulah kelengkapan yang ada bagi baki tentera Islam, selain daripada 100 yang berbaju besi dan 2 yang berkuda, yang lain semuanya berjalan kaki. Keluar untuk menghadapi peperangan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam 1000 itu terdapat 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, iaitu 300 orang kaum musyrikin yang belum lagi beriman keluar bersama dengan Abdullah bin Ubay, dan separuh daripada mereka adalah dari kalangan orang-orang munafik. Bila mana melihat perkara ini, Rasulullah SAW mula menegur dengan menyatakan bahawa awaqad aslamu, adakah yang ramai-ramai ini yang belum Islam ini telah masuk Islam?
Mereka telah meluk Islam sehingga mereka nak keluar berperang bersama kami menentang kaum musyrikin. Maka Abdullah bin Ubay kata belum lagi. Mereka saja nak keluar bantu, nak tolong. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kami tidak meminta pertolongan, tak meminta pertolongan daripada kaum musyrikin untuk menentang kaum musyrikin. Kami tidak perlukan pertolongan kaum musyrikin yang belum beriman untuk menentang orang yang juga tidak beriman. Musyrikin yang berada di Madinah nak menentang musyrikin yang berada di Mekah, kami tak perlu pertolongan mereka. Tetapi golongan ataupun puak-puak yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini, dia nak pergi juga. Nak pergi juga sehingga dalam perjalanan barulah mereka mengubah fikiran mereka dengan menyatakan bahawa Abdullah bin Ubay sendiri dia kata, Rasulullah, kamu tak terima pendapat kami orang tua. Kamu tak terima pendapat kami orang tua yang nak berkubu di dalam kota Madinah. Patutnya pendapat orang tua lah kamu guna pakai. Ni kamu guna pendapat budak-budak. Pendapat orang yang belum matang lagi. Kamu ikut pendapat mereka sehingga nak berperang di luar kota Madinah. Jadi untuk apa kami berperang bersama kamu? Tidak ada sebab kami nak berperang bersama kamu, wahai Muhammad. Kerana kamu memang tak dengar pun cakap kami. Kamu memang tak ikut pun pendapat-pendapat kami. Lalu mereka pun lari meninggalkan tentera Islam yang asalnya 1,000 orang. Maka jadilah 700 orang sahaja yang keluar untuk berperang dalam peperangan Uhud tersebut. Jadi tuan-tuan, ini suasana yang berlaku. Suasana yang berlaku di dalam peperangan tadi, kekallah tentera Islam seramai 700 orang. Kemudian dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sampai ke kawasan Uhud, kemudian faja'ala zahrahu lil jabali wa wajhuhu lil musyrikin. Maksudnya ialah Rasulullah telah pun berjalan sehingga melepasi bukit. Sehingga melepasi bukit dan menghadap ke arah musuh, sedangkan bukit Uhud berada di belakang. Melepasi bukit, Uhud berada di belakang dan tentera berada di hadapan. Ini strategi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila sampai di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengatur strategi, mula mengatur barisan. Kemudian Rasulullah ikhtara 50 minar rumat. Rasulullah memilih 50 orang daripada pemanah untuk naik ke atas bukit. Naik 50 orang ini termasuk Rafi' bin Khawdash dan juga Samurah ibnu Jundab. Rafi' bin Khawdash ini baru dalam lebih kurang 15 tahun umur. Pada peringkat awal dia minta dengan Rasulullah, Rasulullah, aku nak pergi, nak ikut berperang. Rasulullah kata tak boleh, kamu ni masih kanak-kanak, masih terlalu muda untuk menyertai peperangan. Tetapi dia pujuk juga, dia kata aku mahir memanah. Aku mahir mana? Memanglah kalau nak lawan aku body kecil lagi, tak mampu lawan tentera yang berbadan besar. Tapi kalau panah tak ada masalah. Maka Rasulullah pun membenarkannya untuk ikut bersama dalam peperangan Uhud. Bila Rafi' dapat ikut, maka Samurah pun tak boleh ni. Tak boleh jadi ni. Kalau Rafi' boleh ikut, macam mana aku tak boleh ikut? Aku pun sama besar juga dengan Samurah. Maka dia pun merayu dengan Samurah, Rasulullah, aku nak pergi juga. Aku nak tolong Rafi' ni. Aku nak tolong dia. Boleh aku bantu dia? Maka Rasulullah pun benarkan kedua-duanya untuk pergi menyertai peperangan Uhud itu. Dan kedua-duanya itu ditempatkan di barisan atas. Letak di atas bukit. Bila mana Rasulullah dah membelakangi bukit. Dan tentera yang ada panah tadi, 50 orang telah letakkan atas bukit. Dan kaum musyrikin berada di hadapan. Maka kita boleh bayangkan bagaimana strategiknya kedudukan kaum muslimin pada ketika itu, yang mana yang ada di atas boleh mengawasi belakang, boleh mengawasi belakang tentera Islam. Bila mana tentera Islam ke depan, mereka berada di atas, mereka boleh lihat di sekitar bukit tadi. Dan kalau ada tentera yang datang dari belakang, maka mereka boleh kalahkan. Kerana Rasulullah SAW pun sebut, memberitahu kepada mereka yang diketuai oleh Abdullah bin Ibnu Jubai Al-Ansari.
Abdullah ibnu Jubair al-Ansari ini ketua pemanah pada ketika itu, liyahmu zahral muslimin min iltifatil musyrikin wara'ahum, melindungi belakang orang Islam kalau ada tentera musyrikin yang berpusing daripada belakang. Kemudian selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, ahmu zuhurana la ya'tuna min khalfina wa arshafuhum bin nubli fa innal khayla la taqumu 'ala nibali. Kamu hendaklah melindungi belakang kami. Jangan kamu bergerak atau berganjak daripada tempat kamu walau apa pun berlaku. Kerana kuda-kuda ini, kuda ni kalau dia nak menyerang daripada belakang mesti yang berkuda sahaja. Kerana kuda tidak akan tahan dengan panahan. Kuda tidak akan tahan dengan panah. Kalau kuda berlari, kamu panah, kuda akan lari tempat lain. Kuda tak akan ikut arahan tuan dia. Kalau telah dipanah, maka kamu jaga tempat itu, walau apa pun berlaku, jangan sesekali kamu berganjak. Itu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini, inna la nazalu ghalibin ma thabattum makanakum Allahumma inni ashhadukum alaihim. Rasulullah pesan lagi, sesungguhnya kita akan menang. Kita akan menang kalau sekiranya kamu tidak berganjak dari tempat kamu. Tengok, ini pesanan, betul-betul pesan daripada Rasulullah. Disebutkan secara tegas oleh Rasulullah. Selama mana kamu berada di atas bukit tersebut, maka kita akan menang. Jangan berganjak langsung daripada bukit tersebut. Kerana kemenangan kita bergantung pada kamu yang berada di atas. Jadi inilah orang panggil pesanan yang masyhur yang disebut dalam peperangan Uhud. Bila mana pemanah-pemanah ini langgar pesanan Rasulullah SAW, maka menyebabkan Khalid Al-Walid pun mengambil peluang tersebut dan menyerang daripada belakang. Yang kita lihat nanti. Wa qala lahum fi riwayatin ukhra. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa, saya nak baca satu persatu. In ra'aitumuna takhattafna at-tayr wala tabrahu makanakum. Kalau kamu lihat kami ini takhattafna at-tayr, disambar burung pun. Ini perumpamaan. Kalau kamu lihat kami ni kalah macam mana pun duduk bawah sana. Fala tabrahu makanakum, jangan kamu tinggalkan tempat kamu hatta ursila ilaikum, atau hatta arsala ilaikum, sehingga aku utuskan pada kamu, sehingga aku arahkan pada kamu untuk berganjak turun daripada bukit tersebut. Wa in raaitumuna hazamnal qaum aw zaharnahum wa hum qatla fala tabrahu makanakum. Kalau kamu lihat kita menang, kalau kamu lihat tentera musyrikin telah pun kalah, telah mati pun, jangan kamu tinggalkan tempat kamu. Hatta arsala ilaikum, sehingga aku utus atau aku arahkan kepada kamu untuk meninggalkan tempat kamu. Ini pesanan yang cukup jelas. Tidak ada sebarang keraguan pada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu berlakulah peperangan di antara kedua-dua belah pihak. Maka disebutkan wa nasarallahu almuslimin ala a'daihim. Allah SWT memenangkan tentera Islam terhadap musuh mereka. Faqatalu minhum adada, dan beberapa orang tentera musyrikin telah pun dapat dibunuh. Kemudian mereka pun lari meninggalkan medan peperangan. Fansyaghalal muslimun, ni poinnya. Fansyaghalal muslimun fi akhzil ghanaim allati wajaduha fi ma'askaril musyrikin. Maka bila dah tentera-tentera Quraisy ini lari meninggalkan kem tentera dia, maka tentera Islam yang berada di bawah pun berebut-rebut untuk mengambil ghanimah. Ghanimah ni maknanya hasil tinggalan daripada peperangan. Bila mana tentera musuh telah lari, pedang-pedang dia, kuda dia, semua kelengkapan, kemah dia, apa semua sekali akan menjadi milik tentera yang menang dalam peperangan tersebut. Ini dah jadi undang-undang dalam peperangan. Jadi harta ini dipanggil sebagai ghanimah yang diperolehi. Maka bila tengok keadaan itu, yang lain terus pergi untuk mengutip, untuk mendapatkan ghanimah atau barangan-barangan tersebut, kerana pada kebiasaannya kalau siapa-siapa boleh ambil pedang apa semua sekali, dia akan jadi milik dia dah.
Yang boleh ambil begitu. Kecuali barang-barang yang besar tu, barulah Rasulullah SAW akan bahagi-bahagikan semula kepada tentera-tentera Islam yang menyertai peperangan. Wara'a dzalika min wara'ihim minar rumat faqalu madza naf'al wa qad nasarallahu wa rasul. Kita ni nak buat apa, duk congok je atas bukit ni. Sedangkan kita dah menang. Allah SWT telah menolong Rasulnya, telah menolong kita. Maka kita nak buat apa lagi duduk atas ni. Kemudian mereka fakaru fi tarki amkinatihim. Mereka berfikir untuk turun. Turun semula, turun ke bawah nak ambil barang-barang ghanimah tersebut, tetapi dilarang oleh ketua mereka yang ketua mereka tadi. Kemudian mereka pun ada yang berfikir, ada yang rasa tak boleh jadi ni, orang dah ambil dah. Kecuali ada 10 orang sahaja yang tetap pendirian bersama dengan ketuanya untuk tetap berada di atas bukit. Yang lain dia kata apa? Kita dah menang. Dah tunggu apa lagi? Memang dah menang dah. Maka mereka pun turun mengingkari apa yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Sebelum berlaku peperangan, jangan turun. Menang ke kalah ke, jangan turun, sehingga diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana dah tengok dah tentera Islam dah mula turun, sebahagiannya 40 orang telah pun turun daripada bukit tersebut, maka Khalid Al-Walid yang ketika itu belum lagi memeluk Islam. Khalid Al-Walid yang merupakan panglima perang yang hebat, dia nampak kepincangan tentera Islam di situ, lalu dia mengambil sepasukan tentera berkudanya dan dia mula mengelilingi bukit Uhud. Kita bayangkan bukit berada di belakang, tentera Islam berada di hadapan. Sekarang ni bukan lagi berada di kaki bukit, akan tetapi berada di hujung sana. Berada di hujung sana, di tempat kem tentera musyrikin. Maka Khalid Al-Walid memusing bukit tersebut dengan pasukan berkudanya, dan tentera Islam tidak menyedari keadaan tersebut. Walaupun tahu yang berada atas tu tahu, tapi tak mampu untuk menyekat, kerana bilangan mereka dah tinggal 10 orang sahaja. Jadi tentera Khalid Al-Walid ini berpusing memusing bukit tersebut, dan tidak disedari oleh tentera Islam, yang mana mereka sedar-sedar pedang dah atas belakang dah. Sedar-sedar dan cerita dalam kitabnya, sedar-sedar tengok-tengok pedang dah atas belakang tu dah. Maka kerana itu ramai di kalangan tentera Islam yang gugur dalam peperangan Uhud, disebabkan kerana ingkar kepada arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat ini, fa asabathum hijaratuhum wastata'al musyrikun an yasulu ila rasul. Kemudian orang-orang musyrikin itu sempat sampai kepada Rasulullah. Dalam peperangan ini sempat sampai kepada Rasulullah SAW. Fa asabathu hijaratuhum hatta waqa'a wa ughmiya alaihi. Sehingga mereka dapat, walaupun tak masuk rapat, mereka boleh baling batu, sehingga menyebabkan Rasulullah pitam seketika. Ughmiya alaihi maknanya pitam seketika, kerana kena batu. Kemudian fashajja wajhahu, kemudian muka Rasulullah SAW ini syajja. Syajja ni kalau nak terjemah, saya nak guna perkataan apa, kalau Kelantan dia panggil gelobok muka. Cala habis dah muka, kena dah sikit-sikit muka tadi. Wa khadashat rukbatah, dan rukbatah ini lutut Rasulullah SAW juga luka. Kemudian wajarahat syafatahu sufla, bibir bawah Rasulullah juga luka, pecah bibir bawah. Wa kasurat al-khawzah, iaitu apa yang dipakai, topi. Topi peperangan yang dipakai oleh Rasulullah juga pecah. Pecah. Bayangkan kalau kita pakai topi keledar pun, kalau hentam dengan batu sakit juga, walaupun ada topi keledar. Yang ini topi besi. Topi besi yang biasanya agak berat sikitlah topi ni. Tapi taklah berat sebagaimana dalam cerita Israiliyat yang dipakai oleh Jalut. Talut adalah tentera yang disokong oleh Nabi Daud. Jalut adalah tentera yang memerangi Talut tadi. Jadi dia kata nak cerita Talut ni, nak cerita Jalut ni kuat tak kuat,
dia pakai topi besi yang beratnya 1 tan. Cerita Israiliyat. Itulah ulama kata menasabah ke orang nak pakai topi berat dia 1 tan. Dan dibunuh oleh Nabi Daud dengan menggunakan batu. Dengan guna batu dengan pakai lastik dia kata. Lastik dia ni bukan lastik yang kita nampak hari ni macam kita ada cabang 2 ni getah gini tak. Lastik yang dia guna tu dia pakai jenis tali dan dia ada tuan-tuan panggil apa? Saya ingat zaman budak dululah. Saya panggil belada dulu. Dia pelapik dia tu besar sehingga dia boleh letak batu dalam tu. Dia letak batu dan cerita ni, cerita yang masyhur sebagai cerita Israiliyat ni, sehingga Nabi Daud ni bila dia nak pergi berperang, di tengah-tengah jalan tadi batu panggil dia. Dia kata, Daud ni batu ni, aku batu Nabi Musa. Nabi Musa guna akulah nak bunuh orang ni apa semua sekali ni. Mau ambil lah aku, dia pun ambil dalam kocek dia. Ambil dalam poket dia. Lepas tu batu lagi panggil, satu batu lagi, aku batu Nabi Harun. Dia pun ambil pula letak dalam poket dia. Lepas tu pergi satu tempat lain lagi, sampai satu tempat, lalu batu panggil, ni aku batu kamu. Batu ni lah yang akan kamu guna, boleh guna untuk bunuh Jalut nanti. Lalu dia bawa lah 3 batu ni. Ni cerita karut tuan-tuan. Kalau dengan nak cerita saja je. Tapi memang masyhur dalam kitab tafsir. Kalau kita tidak berhati-hati kita akan rasa, betul ke cerita ni? Jadi bila dia bawa benda tu sampai di sana, Nabi Daud pun ambil ketiga-tiga batu letak dalam lastik dia dan dia pusing. Dia pusing-pusing dan dilemparkan kepada Jalut. Bila kena Jalut yang topi berat 1 tan tak dipecah. Dan batu tak ada menembusi kepala Jalut sehingga keluar ke belakang membunuh 70 orang lagi atau 700 orang yang berada di belakang. Pecah, batu tak dikena kepala, melenting di tempat lain, bunuh orang lain pula. 70 orang lagi lah, tak 700 lah, ambil 70 lagi. Ini cerita karut yang ada dalam kitab tafsir. Yang mana ulama kata mungkin ulama-ulama dulu dia masukkan dalam kitab dia sebagai selingan bicara. Macam kita duk cerita hari ni lah. Cerita orang apa ni, masuk syurga, yang mencuri, seorang tak mencuri. Hijau dia curi kerbau, curi lembu. Kata yang salah seorang daripada pencuri tadi, dia kata aku mencuri pun aku solat. Mu mencuri mu kena solat juga. Orang tak solat tak boleh masuk syurga. Lebih kurang cerita begitulah saya dah agaknya. Jadi bila kata duk nasihat mu kena solat. Kalau tak solat tak masuk syurga. Maka bila satu hari pergi curi kerbau, yang tak solat ni kena tanduk dengan kerbau masuk hospital. Jadi bila tanduk kerbau, dia ni dalam bayangan dia mati dah aku. Tak tuan, yang tak kena, yang solat ni kena tanduk. Jadi dalam bayangan dia aku ni mati dah, kena tanduk dah ni. Jadi bila pergi masuk hospital, dah sedar balik, dia tengok nampak putih-putih pakai. Mungkin aku ni masuk syurga dah mungkin dia kata. Nampak anak bidadari tu pakai putih-putih semua. Tapi tengok kiri kanan tak berapa bersih mana. Mungkin aku ni solat tapi mencuri. Maka aku masuk syurga yang paling rendah sekali. Ni cerita orang duk bawa. Syurga yang paling rendah sekali. Beginilah mungkin kotor. Yang ada ni kelengkapan tak berapa nak cukup mana. Tapi tak apalah, aku boleh masuk syurga juga. Kerana aku solat. Kawan aku tu tak tahulah macam mana dia kata. Si mamak tak tahulah macam mana kalau dia mati. Aku ni hak solat ni macam ni je syurga aku. Lepas tu dia duduk tengok kiri kanan, kebetulan kawan dia datang melawat. Kawan datang melawat, bukan pada waktu melawat nak masuk, gak tak bagi. Lalu dia kata, aku kata dah. Aku suruh solat dulu, tak nak solat, tengok nak masuk syurga ke tak bagi dah tu. Dia cerita gitu kan bercerita. Bercerita seolah-olah cerita benar. Jadi saya anggap inilah cerita Israiliyat yang dicerita dalam kitab-kitab tafsir. Mereka sememangnya tahu bahawa cerita ini adalah cerita bohong daripada orang-orang Bani Israel. Tapi dia cerita sebagai selingan dalam kitab-kitab mereka. Itulah anggapan yang paling ringan yang kita boleh ambil dalam penceritaan mereka. Jadi benda tu boleh pecah. Ni benda tu lah yang kita nak ceritanya. Yang dipakai oleh Rasulullah, topi yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu juga pecah kerana dihentam oleh kaum musyrikin di kepala Rasulullah SAW. Wadaqalat halaqatani min halaqatil maghfar fi wajnat. Dan ada masuk
Orang panggil macam lidi besi. Di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercucuk pada pipi Rasulullah. Ini nak cerita teruknya yang berlaku pada Rasulullah dalam peperangan Uhud. Wa takatsaratul musyrikun 'ala ar-rasul yuriduna qatlah. Bila tengok keadaan begitu, tentera musyrikun begitu bersemangat, berterkam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabata sallallahu alaihi wasallam wa sabata ma'hu nafar minal mu'minin minhum Abu Dujana. Tetapi Rasulullah dilindungi. Dilindungi dan Rasulullah masih tetap bertahan bersama dengan beberapa orang Islam. Antara mereka yang bernama Abu Dujana. Tatarasa ala Rasul yahmihi. Dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah. Sehingga ada panah yang menusuk belakangnya. Dan di antara yang lain juga yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rama yauma idzin nahwa alfi sahmin. Yang mana ketiga itu dia rama yauma dia memanah pada ketika itu dalam lebih kurang 1000 panahan. 1000 panahan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hebatnya tuan-tuan, di antara mereka itu ada yang bernama Nusaibah Ummu Ammaratul Ansariyah. Nusaibah Ummu Ammarah, Nusaibah mak kepada Ammarah, seorang sahabat yang mereka ini daripada kalangan orang-orang Al-Ansar. Tarakat siqa al-jarha. Dia tinggalkan barangan untuk merawat tentera Islam yang cedera. Dia tinggalkan bahan-bahan rawatan. Kemudian wa akhazat tuqatilu bis-saif, mengambil pedang dan berperang. Ini perempuan ambil pedang, berperang untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turma bin nubli. Dan dia dipanah dengan anak panah. Difa'an anir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta asabaha fi unuqiha fajarahat jarhan amiqan, sehingga dia sendiri cedera parah. Wa kana ma'aha zawjuha wa ibnaha, dan bersama dengan Nusaibah tadi, anak dia, suami dia ada sekali bersama-sama dengan dia. Maknanya satu keluarga bersama-sama untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, barakallahu alaikum ahlal bait. Keberkatan ke atas kamu ahlul bait, semua seluruh keluarga kamu itu aku doakan dengan keberkatan. Selepas itu faqalat lahu Nusaibah. Nusaibah ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ud'ullah an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, dalam peperangan ini, dalam keadaan perang yang sangat sengit, dalam keadaan nak melindungi Rasulullah, maka Nusaibah ini berkata, wahai Rasulullah, doalah kepada kami. Ya Rasulullah, doa kepada kami ahli keluarga ini. An nurafiqaka fil jannah, supaya kami dapat menemani kamu di dalam syurga. Supaya kami dapat bersama-sama dengan kamu di dalam syurga. Faqala Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Maka Rasulullah sendiri sebut, Rasulullah sendiri doa, Allah, ya Allah, jadikanlah mereka ini rufaqai, teman-temanku di dalam syurga. Ini hebatnya seorang perempuan yang namanya Nusaibah. Dia dalam peperangan Uhud berjuang bermati-matian sehingga cedera parah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Rasulullah dah berdoa begitu kepada dia, maka dia berkata, ma ubali ma asabani min amri dunya. Aku tak peduli lagi apa yang menimpa aku daripada kesengsaraan dunia. Tak ada peduli apa dah. Apa yang menimpa aku daripada sengsara-sengsara dan kepayahan dunia ni. Rasulullah dah doa pada aku, dia kata. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqiha mal tafat yaminan wa shimalan yaum Uhud illa wa ra'aituha tuqatiluni duni. Maka Rasulullah juga sebut pada ketika itu, aku tak boleh lihat ke kiri dan ke kanan kecuali aku nampak anak beranak mereka berperang melindungi aku bersungguh-sungguh di dalam peperangan itu. Aku pusing kanan tengok puak dia, aku pusing tengok orang dia, tengok kiri pun dia juga berperang bermati-matian. Macam kita katalah dalam perlawanan bola sepak, orang yang paling berperanan atas, bawah, depan, belakang, dia je pergi. Begitulah keadaan keluarga Nusaibah pada ketika itu setelah mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu waqad jarahat yauma idzin 12 jarhan. Kemudian pada hari itu dia telah luka
jarahat, iaitu dengan isna asyara jarhan, 12 luka pada badannya. 12 tikaman yang ada pada badan dia, ma baina ta'nihi biramhin wa darbatin bisayf. Sama ada benda tu daripada panah ataupun daripada pedang, terdapat semua sekali ada 12 luka yang terdapat pada diri Nusaibah yang berjuang bermati-matian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini suasana peperangan. Jadi saya percaya tuan-tuan pun boleh nampak bagaimana kekalutan berlaku, bagaimana bersungguh-sungguhnya tentera Islam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka sangat takut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercedera ataupun terbunuh dalam peperangan tersebut. Selepas itu dalam buku ini menyebut waqad hawala fi sa'ati syiddah an yasila Ubay ibn Khalaf ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqtulah. Dalam kekalutan tersebut maka Ubay bin Khalaf telah pun datang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengan sedaya upaya, wa aqsama alla yarja'an dzalik, dan dia bersumpah dia tidak akan berpaling, dia tidak akan balik sehingga dia berjaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha alaihi silah harbatan mimman kanu ma'hu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil senjata. Dalam nampak Ubay ini bersungguh sangat datang, maka Rasulullah pun mengambil senjata, fasaddada fi nahrihi. Bila menerkam maka Rasulullah pun saddada ni maksudnya letakkan. Saddada ni kita kata kemaskan ataupun tongkatkan benda tadi fi nahrihi, di lehernya. Rasulullah sendiri yang membunuh Ubay bin Ka'ab ini, fakanat sababu halakihi, sehingga membunuh Ubay, dan inilah satu-satunya individu yang dibunuh sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Orang lain tak dibunuh. Biasalah ketua perang dia bukan cerita dia bukan ambil pedang pergi bunuh, tidak, tapi bahagian panggil mengatur strategi, mengatur kedudukan tentera-tentera, itulah bukan peranan bukan untuk terus masuk ke dalam medan peperangan. Jadi inilah kalau orang tanya siapa satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah dalam sepanjang peperangan yang berlaku, maka namanya ialah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Kemudian dia kata selepas itu sumastata'a sallallahu alaihi wasallam al-wuquf wan nuhud ala aktafi Talhah ibn Ubaidillah. Rasulullah dah mula tak larat dah panggil, tetapi berjalan ataupun bangun duduknya dibantu oleh Talhah bin Ubaidillah. Fanazara al-musyrikin fara'a jama'atun minhum ala zahril jabal faarsala man yanziluhum qailan. Setelah itu Rasulullah bangun dan pergi naik ke atas bukit dan melihat kepada tentera-tentera musyrikin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata la yanbaghi lahum an ya'luna Allahumma la quwwata lana illa bik. Tidak sepatutnya mereka ini boleh menguasai kita, dan Allahumma wahai ya Allah, la quwwata lana, tidak ada kekuatan bagi kami, illa bika, melainkan dengan kekuatanmu ya Allah. Kemudian selepas itu berakhirnya peperangan. Kalau kita congok tengok, sebenarnya nampak di situ bahawa tentera Islam telah pun kalah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat dalam peperangan Uhud ini tidaklah kalah sebagaimana demikian, bukan kalah sampai peringkat orang panggil dikuasai sepenuhnya. Tentera musyrikin pun sampai tak larat juga dah. Tak larat juga sehingga mereka pun lari balik. Kerana mereka pun tak boleh untuk menguasai sepenuhnya tentera Islam. Kerana itu mereka lari meninggalkan medan peperangan, pulang. Kalah tu dari sudut yang matinya belah tentera Islam lebih ramai daripada sebelah tentera musyrikin. Sebab tu kita panggil dalam peperangan Uhud ini tentera Islam menghadapi kekalahan kerana dalam menentang tentera musyrikin Quraisy. Kemudian kata dalam peperangan itu ramai yang terbunuh. Wa mimman qatala fi hadhil ma'rikah Hamzah amr Rasul. Di antara yang terbunuh dalam peperangan ini yang paling menyayat hatinya ialah Hamzah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di peringkat awal tadi saya sebut, peperangan ini disertai oleh Hindun binti Utbah yang datang dengan penuh kebencian kepada tentera Islam, bahkan penuh kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peperangan ini bila mana dia berjaya ataupun orang suruhannya berjaya membunuh Hamzah, maka dia pergi kepada Hamzah dan dikoyakkan, dirobekkan dada Hamzah, dibuka dada Hamzah ini, buka perut dan ditarik keluar hatinya. Ditarik keluar dan dikelar-kelarkan. Dikelar-kelarkan sehingga kata dipotong-potong badan Sayyidina Hamzah, bawa hati dia keluar dan digigit. Gigit ini bukan nak makan, bukan lapar, tak cukup makanan, tapi lambang kepada marah. Lambang kepada marah, gigit dan ludah. Gigit dan ludah nak tunjuk bahawa dia ni sangat marah kepada tentera Islam, bahkan sangat marah kepada Sayyidina Hamzah yang merupakan pendukung kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Abu Sufyan dan Hindun ini bila mana dia memeluk Islam dalam Fathu Makkah, dalam pembukaan kota Mekah, maka Hindun terutamanya tidak dibenarkan ataupun Rasulullah SAW tak berapa nak tengok kepada Hindun. Rasulullah SAW tidak boleh berhadapan dengan Hindun. Kerana bila tengok Hindun, dia teringat pada pak saudara dia. Disebutkan dalam setengah kitab, dia kata lebih kurangnya gini. Dia kata kamu memang sememangnya telah memeluk Islam, tapi tolong jangan terlalu berada di hadapan aku. Kerana bila aku tengok kamu, maka aku teringat kepada pak saudara aku. Dan bila aku tengok kamu teringat pada pak saudara aku, maka hati aku jadi sedih. Sebab itulah Hindun dikatakan tidak sentiasa berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengelak daripada berhadapan dengan Rasulullah kerana takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan perbuatannya. Walaupun begitu, walaupun orang tu bunuh bapa saudara Nabi, orang ni tetap juga jika diinginkan oleh Allah SWT diberi hidayah, akhirnya memeluk Islam bersama dengan suaminya, iaitu Abu Sufyan bin Al-Harb. Abu Sufyan bin Al-Harb, bapa kepada Muawiyah. Sayyidina Muawiyah seorang panglima Islam yang ulung, yang sememangnya sangat berkaliber untuk mengetuai tentera Islam, mengetuai negara Islam. Akan tetapi dia dicalar oleh fitnah-fitnah. Dicalar oleh fitnah-fitnah yang dibawa oleh al-mustasyrikun, orang-orang yang anti kepada Islam. Mereka memfitnah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan begitu hebat sekali, sehingga dalam lipatan buku-buku sejarah kita melihat Abu Sufyan ini sebagai seolah-olah sebagai musuh Islam. Musuh kepada agama Islam, menentang Sayyidina Ali, sedangkan kedua-duanya di antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali tidak pernah ada perperangan ataupun tidak pernah ada pergaduhan sehingga menyebabkan nak berlaku peperangan. Mereka sememangnya berselisih pendapat tentang satu perkara. Ini poinnya, iaitu mereka berselisih pendapat tentang nak menghukum golongan As-Sabayyun yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Muawiyah berpendapat bahawa As-Sabayyun ini, pengikut Abdullah bin Sabah ini, perlu dihukum dengan kadar segera sebelum membentuk kerajaan. Ini pendapat daripada Sayyidina Muawiyah. Tetapi kata Sayyidina Ali, kita tunggu. Kita stabilkan dulu negara dan selepas itu kita akan kutip satu persatu untuk hukum mereka. Itu je khilaf. Sama ada nak hukum segera atau nak hukum selepas negara Islam itu stabil. Ini khilaf di antara keduanya. Dan perbincangan-perbincangan yang berlaku di antara mereka hampir menemui penyelesaian. Tetapi bila mana dah hampir selesai perbincangan, bila mana dah hampir berlaku perdamaian, maka As-Sabayyun ini melihat ini satu ancaman bagi mereka. Dia rasa kalau Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bergabung, maka mereka tidak akan selamat. Jadi bila nampak je nak damai, mereka terus mencetuskan huru-hara dalam masyarakat, mencetuskan huru-hara dalam tentera-tentera, menyebabkan seolah-olah nampak orang ni serang sini, orang ni terserang sini. Mereka buat propaganda, mereka wujudkan seolah ini puak sana, yang ni puak sini. Mereka bangkitkan peperangan sehingga bila dah berlaku peperangan tak ada nak
Bila dah angkat senjata, bila dah orang panggil ihtidamul harb, bila dah peperangan itu dah orang panggil dah kita kata bertembung dah, maka nak berhenti nanti dulu tak kena. Maka kena juga diharungi benda-benda tersebut demi mempertahankan diri masing-masing. Jadi kedua-dua pihak sebenarnya tidak bersalah. Tapi kerana peranan daripada kaum musyrikin, peranan daripada golongan yang kita namakan sebagai munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ini yang sebenarnya menjadikan kedua-dua pihak berperang dan sampai ke hari ini ulama-ulama mengambil jalan tidak banyak bercerita tentang dua orang ini. Tidak banyak komen tentang masalah dua ni. Mereka tinggalkan permasalahan ini kepada Allah SWT. Biarlah orang yang cermat tak akan komen. Saya nak Muawiyah jahatnya begini. Tak ada. Dia tak akan bercerita begitu kerana kedua-duanya adalah merupakan orang yang hebat di zaman Rasulullah. Satunya penulis wahyu dan satunya adalah sepupu Rasulullah SAW yang memeluk Islam sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Ni kita pun kena hati-hati. Kalau ada ayat-ayat dalam buku yang mengutuk mana-mana pihak, maka kita hendaklah orang panggil melepaskan diri daripada kecaman-kecaman tersebut. Takut-takut kita tergolong dalam golongan orang-orang yang membenci para sahabat. Orang benci para sahabat ini tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana sahabat inilah merupakan dalil-dalil atau penunjuk bagi Rasulullah SAW. Pernah ditanya ulama yang mutaakhirin lah. Ulama yang agak baru pun dah lebih kurang dekat 1000 tahun lah juganya. Ditanya berkenaan dengan siapa yang lebih baik di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil. Mana lebih baik di antara dua ni? Maka ulama dia jawab pandai dia. Dia kata antara dua orang ini, satunya sahabat Rasulullah, yang satu lagi adalah tabi'in. Tabi'in dah, bukan tabi'in. Kedua-dua ini berada di makam yang berbeza. Maka ada ulama dia jawab, dia kata debu yang melekat pada kuda Sayyidina Muawiyah. Debu yang melekat pada kuda Sayyidina Muawiyah kerana berjuang menegakkan agama Islam, meluaskan empire Islam, adalah lebih baik daripada badan Umar bin Abdul Aziz. Ini tuan-tuan. Ini kedudukan mereka pada kedudukan sahabat. Maka tak boleh nak banding dengan orang lain. Macam mana hebat pun orang tu, macam mana diagung-agungkan sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil. Bila mana dia merentah usahakan manusia, binatang ataupun kita serigala pun tak makan kambing-kambing yang dipelihara oleh penternak. Kerana keadilan yang ada pada dalam pemerintahannya. 2 tahun setengah je, bukan lama. Jadi kalau nak banding dengan para sahabat, maka sahabat menduduki kedudukan yang sangat tinggi, kerana Nabi SAW menyebut khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian zaman selepas aku, kemudian zaman selepas aku. Dan Nabi tak sebut dah zaman selepas aku. Cukuplah takat tu. Maknanya kita boleh faham setiap zaman kualiti umat Islam akan sentiasa menurun dari masa ke masa. Tak perlu dah nak sebut. Rasulullah dah sebut 3 zaman secara berturut-turut, maka fahamlah kita ni makin jadi cak ayam, bahkan cak burung, burung kecil tu je tak tahu dah. Bukan lagi cak ayam. Kalau ayam besar juga. Burung ciyak ke burung apa dah jadinya zaman kita ni. Jadi tu perbandingan di antara dua zaman. Dan dalam peperangan tersebut juga balagha adadu qatlal muslimin, bilangan tentera Islam yang terbunuh 70 orang, dan tentera musyrikin hanya seramai 23 orang sahaja. Dan orang-orang yang memegang tentera Islam yang mana pada ketika itu panjinya dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga gugur dalam peperangan tersebut, yang mana panji itu akhirnya dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk meneruskan peperangan sehingga ke penghujungnya.
Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, selepas Allah SWT menurunkan beberapa ayat bercerita tentang keadaan peperangan Uhud, memujuk tentera-tentera Islam yang melakukan kesilapan. Sesungguhnya Allah SWT telah pun mengampunkan dosa mereka kerana penyesalan mereka memohon keampunan daripada Allah SWT atas kesilapan-kesilapan yang mereka buat dan diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita baca dia ni tak dengar langgar perintah Rasulullah, ni orang yang tak baik apa semua sekali. Orang yang baik ialah bukan orang yang tidak buat salah. Bukan tak pernah disebut dalam mana-mana kitab pun orang yang baik atau orang yang bertakwa adalah orang yang tak buat dosa langsung. Bahkan dalam Al-Quran sendiri sebut orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini ciri orang yang bertakwa. Bila mana mereka membuat kesilapan, bila mana mereka buat salah, mereka buat dosa, sama ada buat salah pada siapa-siapa ke atau kepada diri mereka sendiri, lalu mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang baik. Ini orang yang bertakwa. Dia manusia ini tetap melakukan kesalahan. Kerana lupanya, kerana terpengaruhnya, kerana tak kuat untuk menahan diri daripada nak buat benda tersebut, tak sabar daripada nak melakukan perkara-perkara yang berbentuk kejahatan, maka orang Islam yang baik juga buat kesilapan-kesilapan tersebut. Akan tetapi orang yang benar-benar bertakwa setelah mereka melakukan kesilapan, mereka berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, itulah yang boleh disampaikan pada hari ini. Bagaimana suasana dalam peperangan Uhud ini, yang mana kita boleh mengambil banyak pengajaran daripadanya. Antaranya ialah tentera bila mana kita telah membuat keputusan dalam satu organisasi dan kita telah jalankan keputusan tersebut, maka tidak sepatutnya lagi kita berundur kembali setelah kita sebulat suara mengambil keputusan untuk perkara-perkara tersebut. Begitu juga kita dapat lihat tentera-tentera Islam begitu bersungguh-sungguh sehingga peluk Rasulullah, sehingga ke hulu ke hilir, kiri kanan belakang depan memerangi menentang tentera musyrikin. Semuanya itu terhasil kerana mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan mereka sayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat sayang, mereka sangat inginkan bersama dengan Rasulullah, sehingga dalam suasana yang begitu genting sempat lagi berdoa kepada memberitahu Rasulullah, minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar jadikan kami ini sebagai teman-teman kamu di dalam syurga. Kita dalam suasana yang genting begitu tak ingat apa dah tuan-tuan. Kalau kita, tapi bagi para sahabat, sahabiyah ridwanullahu alaihim, mereka sangat mengimpikan hidup bersama dengan Rasulullah. Bahkan hamba Rasulullah sendiri suatu ketika berada dalam keadaan yang sangat sedih. Dalam keadaan yang orang panggil muka pun nampak pucat je. Bila mana ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nampak pelik sangat ni? Lalu dia kata, Rasulullah, aku duk fikir nanti di akhirat, kalau lah aku dah mati, dibangkitkan semula di akhirat, aku rasalah aku tak dapat lagi bersama dengan kamu. Aku mungkin tak dapat lagi bersama dengan kamu, wahai Rasulullah. Kerana kalau aku mati, kalau aku masuk neraka, langsung tak boleh jumpa dengan kamu. Tetapi kalau sekiranya aku masuk syurga pun, aku duk fikir-fikir syurga aku dengan syurgamu lain. Syurga aku ni Rasulullah dengan syurga kamu, Nabi-Nabi dan Rasul, pastinya lain daripada syurga aku. Dia duk kira begitu. Lalu Rasulullah pun menyatakan bahawa ar-rajulu ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang diidolakannya. Saya terjemah teruh. Ahab dengan dia suka, tapi kena terjemah bahasa hari ni, seseorang itu akan berada bersama dengan orang yang diidolakannya. Siapa yang jadi idolanya, maka di akhirat nanti dia akan bersama dengan orang tersebut. Kalau kita atas muka dunia ini, yang jadi idola kita adalah orang berbentuk yang jenis artis-artis, yang jenis orang yang tidak beriman pada Allah SWT. Hak tua ni tak apa dah lah. Hak muda-muda ni dengan rambut pacaknya, dengan seluar carik sana sininya, tiru hak mana-mana ni, dalam keadaan tiru tersebut mati. Tak sempat taubat lah ceritanya ni. Sempat taubat tak ada masalah. Sempat taubat okey, tak ada apa.
ni tak sempat taubat dengan idola orang-orang yang tertentu yang sesat daripada jalan Allah, maka dia akan bersama dengan idolanya tersebut di dalam neraka wal iyazubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Tuan-tuan, sikit lagi depan tu ada takwid.